Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man shariba samman faqatala nafsahu فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man qatala nafsahu bihadidah, siapa bunuh diri guna besi. Maknanya siapa bunuh diri guna besi yang tajam, pisau, pedang, parang, besi tajam. Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka pada hari akhirat esok, besi yang dia guna untuk bunuh diri itu akan ada di tangan dia. Maka sentiasalah dia duk tikam-tikam perut dia, badan dia di dalam neraka Jahannam, kekal di dalam dia selama-lama. Nabi kata, wa man syariba samman faqatala nafsah, dan barang siapa masa hidup atas dunia bunuh diri dengan minum racun, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka di hari akhirat esok racun duduk di tangan dia. Maka dia sentiasalah dalam keadaan minum racun tu, muntah-muntah darah, minum racun tu, muntah-muntah darah. Begitu keadaan dia di dalam neraka Jahannam selama-lama. Nabi kata, wa man taradda min jabal faqatala nafsah, barang siapa masa hidup atas dunia bunuh diri dengan terjun daripada bukit tinggi. Barang siapa yang masa hidup atas dunia dia bunuh diri dengan terjun daripada tempat tinggi, terjun bangunan, terjun daripada bukit, terjun daripada pokok dengan niat nak bunuh diri.
fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadah. Maka itu hari akhirat itu dia akan duduk tempat tinggi, terjun jatuh sakit, naik pula atas tempat tinggi, terjun jatuh sakit. Begitulah hal keadaan dia di neraka jahannam selama-lama. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mati bunuh diri ini mati kafir. Kalau sekiranya satu orang mati bunuh diri, dia orang Islam, dia tahu kata orang Islam haram bunuh diri, tapi dia saja bunuh diri dalam keadaan dia tahu kata benda ni haram, mati dia mati kafir, maka dia kekal di neraka selama-lama. Sudahlah kekal di neraka selama-lama, dia tidak semata-mata duduk dalam neraka, tetapi dia duduk dalam neraka dalam keadaan dia duduk buat benda yang menjadi punca kepada mati dia di atas dunia. Kalau cara tembak senapang, maka di sana senapang tu duduk di tangan dia. Tembak kepala pecah, sakit, tak mati. Tembak kepala pecah, sakit, tak mati. Maka demikian keadaan dia selama-lama. Nabi kata fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadah. Maka dia di neraka jahannam, hak paling teruk sekali, khalidan mukhalladan, hal keadaan dia kekal selama-lama. Fiha abadah, dia duduk di neraka jahannam itu kekal selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita bahawa penyudah hidup kita itu sangat penting. Kalau penyudah kita itu husnul khatimah, maka berbahagia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyudah kita itu su'ul khatimah, maka celaka kita selama-lama. Benda ni bukan saja berlaku kepada orang biasa, bahkan pernah berlaku kepada sahabat Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan tentang Nabi dan sahabat-sahabat turun di dalam perang Hunain. Dalam ramai-ramai sahabat yang turun dalam perang Hunain itu ada seorang Nabi SAW kata hadza min ahlin nar. Dalam ramai-ramai yang ikut Nabi turun di dalam perang Hunain ini, salah seorang ni Nabi awal-awal kata, Nabi kata hadza min ahlin nar, dia ni ahli neraka. Bila perang berjalan, orang yang tadinya Nabi kata ahli neraka, dia dilihat perang habis-habisan, dia cedera parah dan khabar angin bertiup mengatakan dia mati dalam perang Hunain itu. Sahabat-sahabat jumpa Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang tadi kamu kata dia min ahlin nar, dia ahli neraka, dia tadi perang sungguh-sungguh dan dia cedera parah dan dia sudah mati. Betul ke dia ahli neraka? Nabi SAW kata innahu min ahlin nar. Nabi kata dia ahli neraka. Dalam hadis kata sahabat-sahabat rasa macam tak boleh percaya. Bukan tak percaya ke Nabi, tapi sahabat-sahabat rasa Nabi mungkin tersilap orang. Dalam sahabat tu ragu-ragu tu, mai satu berita mengatakan dia ni sebenarnya tak mati lagi, tapi dia cedera parah. Menjelang malam, dia tak boleh tahan kecederaan yang kena dia tak boleh tahan, maka akhirnya dia bunuh diri. Bila dibawa berita tu kepada Nabi SAW, orang kata, ya Rasulullah, sahabat yang kamu kata awal-awal sebelum perang kamu kata dia ahli neraka, masa perang dia lawan habis-habisan, kemudian dia cedera parah, akhirnya dia mati kerana bunuh diri itu.
betul macam yang kamu kata, dia mati bunuh diri. Nabi kata belum perang lagi, Nabi kata dah innahu min ahlin nar. Nabi kata dia ni ahli neraka. Sahabat tak boleh terima sebab masa perang dia perang sungguh-sungguh. Bila diberitahu kepada Nabi SAW, kata dia ni sebenar-benarnya belum mati, semalam baru mati, mati kerana bunuh diri. Nabi kata Allahu Akbar, Ashhadu anni Abdullah wa Rasuluh. Nabi kata Allahu Akbar, Allah Tuhan yang Maha Besar, aku sendiri naik saksi, sesungguhnya aku hamba Allah dan aku adalah Rasulullah. Nabi kata aku bukan kata kerana buruk sangka, tetapi kerana aku Rasulullah. Allah awal-awal dah beritahu kat aku dia ni kesudahan dia su'ul khatimah. Maka kerana tu awal-awal aku dah kata innahu min ahlin nar, dia ni ahli neraka. Kemudian Nabi SAW mengarahkan Bilal. Nabi kata Bilal, dia beritahu dekat orang ramai, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, bahawa tidak akan masuk syurga melainkan satu orang yang betul-betul Islam dan menyerah diri kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa iblis, syaitan, dia tak lepas kita. Dari hadis tu dapat kita faham bahawa iblis, syaitan, dia tak akan lepas kita. Kok mana cerita pun dia akan pedaya kita. Kok mana cerita pun dia akan rosakkan kita. Kok mana cerita pun saat akhir dalam hidup kita ada peluang, dia akan pastikan kita jadi kumpulan dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna 'arsha iblis 'ala al-bahr fayab'athu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'a'zamahum 'indah a'zamuhum fitnah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata inna 'arsha iblis 'ala al-bahri, sesungguhnya singgah sana iblis di atas lautan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iblis dia punya base dia punya markas dia tengah laut. Fayab'atu sarayahu fayaftinuna an-nas, dari sana dia hantar tentera dia untuk memfitnah manusia. Dia punya base dia punya pengkalan dia punya markas dia duduk tengah laut. Dari sana iblis-iblis ni keluar mai ke seluruh pelosok dunia, tang mana ada manusia tang tu ada dia. Matlamat dia satu fayaftinuna an-nas, dia nak bawa fitnah kepada manusia. Fa'a'zamahum 'indah a'zamuhum fitnah, maka yang paling dahsyat sekali buat bencana, maka dialah yang paling tinggi dan terhormat kedudukan di kalangan iblis semua. Lagi dahsyat dia boleh buat bagi jadi serabut huru hara kelang kabut, maka lagi dahsyat, lagi tinggi, lagi mulia kedudukan dia pada mata iblis. Maka daripada hadis itu dapat kita faham iblis, syaitan, dia tak lepas kita ni. Pasal apa? Pasal lagi banyak orang dia yang dia berjaya berdaya, maka lagi mulia dia di kalangan sama-sama dia. Di dalam sebuah hadis lain juga riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu,
Kata Jabir, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna asy-syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan qad aida an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan ni dah peras dah putus asa dah berasa fed up dah berasa tak larat dah, nak menjadikan orang-orang Arab di semenanjung Arab sembah tokoh. Tak larat dah. Pasal apa? Pasal kebanyakan orang Islam sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pergi tarik orang Islam yang sembah Allah ni suruh sembah tokoh, tak boleh. Sebab orang Islam kok mana pun pantang dengan tokoh ni. Maka syaitan dia dah give up dah, dia dah kecewa dah, dia dah peras dah kalau nak bawa orang Islam suruh sembah tokoh. Walakin fit tahrish bainahum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syaitan berusaha sedaya upaya untuk nak melaga-lagakan, nak mengadu dombakan di antara sesama manusia. Dia nak bagi orang Islam yang duk sembahyang sembah Allah Subhanahu wa ta'ala pergi sembah tokong, dia tak boleh buat. Susah nak bagi orang Islam ni tinggal Islam pergi sembah tokong, susah. Tak boleh yang tu dia buat bagi Islam, sama Islam bergaduh hang aku. At-tahrish, bergaduh kerana di antara sama-sama Islam ni duk melaga-lagakan di antara satu sama lain. Satu orang sakit hati dekat satu orang kerana ada satu orang lain bawa cerita. Tak ada pasal pun yang A ni pergi benci dekat B. Tak ada pasal pun B tak pernah buat apa kat dia. B tak pernah pun jatuhkan maruah dia. B tak pernah pun pergi sambung duit ringgit dia. B tak pernah pergi ganggu rumah tangga dia. Tapi A benci dekat B. Sebut nama pun meluat, tak mau dengar. Pasal apa? Bila disiasat balik, rupa-rupanya peranan C. Rupa-rupanya peranan C ni pun tak ada pasal apa, pergi cerita dekat B, A ni lagu ni. A ni tak ada pasal apa pun, dia meluat dekat B. Berjaya syaitan di dalam memperdayakan manusia. Demikianlah jadi dalam masyarakat kita. Jadi macam tu. Kadang-kadang kita jadi meluat dekat satu orang, kadang-kadang kita jadi benci dekat satu orang, kadang-kadang kita jadi apa dekat satu orang. Bukan pasal kawan tu buat apa kat kita pun, tapi kerana orang mai cerita kat kita kata dia tu jahat. Tak pasal-pasal kita pergi benci kat kawan tu. Maka Nabi SAW kata, inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan dia dah kecewa dah nak bawa orang-orang Islam di semenanjung tanah Arab, nak bawa mereka untuk nak sembah tokoh. Tak mungkin benda ni dilakukan oleh orang Islam. Tak boleh buat yang tu, dia buat yang satu lagi. Dia jadikan at-tahrish bainahum. Dia jadikan sama-sama orang Islam jadi benci-membenci semata-mata kerana adanya perbuatan melaga-lagakan di antara sesama orang Islam. Yang kesudahan kepada benda ni ialah kemenangan kepada syaitan. Tak ada pasal A benci dekat B, tak ada pasal B jadi tak suka dekat A, tak ada pasal. Melainkan pasal dia satu aja. Syaitan berjaya jarum di antara sama-sama manusia sehingga sama-sama manusia benci-membenci di antara satu sama lain. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ni hadis-hadis Nabi yang nak bagi ingat dekat kita tentang bencana syaitan. Daripada mula hadis kita baca tadi, syaitan mau haji boleh, dia nak buat sampai ke peringkat manusia bunuh diri.
Tak ada satu benda yang sepatutnya membawa dia kepada buat keputusan nak bunuh diri. Tiba-tiba dia boleh bunuh diri, ambil pisau tikam diri sendiri. Semalam kita baca hadis di Masjid Padang Temusu pun ceritanya serupa juga. Di dalam perang Khaybar, satu orang sahabat cedera parah. Sahabat Nabi ikut sama dengan Nabi di dalam perang Khaybar lawan dengan Yahudi. Dia cedera parah. Dia punya beginning dia punya permulaan dia cantik dah. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam kumpulan tentera sama dengan Nabi. Cantik dah. Ditakdirkan pula cedera parah di dalam perang sabilillah. Cantik dah. Tapi sebelah malamnya dia tak boleh tahan. Maka dia ambil anak panah, cucuk diri dia. Dia mati bunuh diri. Kita baca juga semalam kisah satu orang sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit bisui. Bisui naik, tak tahan sakit bisui ni, maka dia ambilnya satu sahman min kinana. Dia ambil satu anak panah daripada anak panah dia, dia cucuk bisui dia. Darah tak boleh nak berhenti. Akhirnya dia mati. Juga dimasukkan dalam kumpulan bunuh diri. Semua ni adalah terhasil daripada hasutan iblis dan syaitan. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat-ingat, jangan sampai penghujung hidup kita terpedaya dengan syaitan. Kerana akibat daripada terpedaya itu, maka musnah harapan kita selama ni. Kita harap nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk harap satu hari kita dapat duduk di dalam jannah, di dalam syurga Allah. Tiba-tiba semua tu musnah semata-mata kerana penghujung hidup kita terpedaya dengan hasutan iblis dan syaitan, la'natullah alaihim ajma'in. Ambil ingat benda ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada bencana iblis dan syaitan ini. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 182. Muka surat 182. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yunus Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan jika menyegera Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia itu akan kejahatan yang dibintang, seperti menyegera mereka itu dengan minta kebajikan, nescaya dihukum putih kepada mereka itu akan ajal mereka itu dengan dibinasa mereka itu. Memperkenan bagi pinta mereka itu, dan tetapi memanjang akan umur mereka itu, tiada ikut minta mereka itu yang bawa kepada kebinasaan itu. Ayat yang kita baca ni ayat 11. Dia kata, dan turun ayat ni tak kala minta segera oleh kafir musyrikin akan azab mendustakan dan mengolok-olok Nabi SAW. Kerana engkar mereka itu akan hidup balik orang yang mati, dan engkar tentang hisab, dan engkar tentang balasan amalan dia. Ayat 11 yang kita baca ni Allah turun sebagai nak jawab kepada orang kafir yang katakan Nabi. Bila Nabi duk ajak mereka suruh sembah Allah, mereka tak mau ikut. Nabi pujuk mereka tak mau pakai. Nabi nasihat mereka tolak pergi ke tepi. Akhirnya Nabi kata kat mereka, kalau sekiranya hampa tak ikut, kalau sekiranya hampa tolak seruan Allah ni, itu hampa akan kena dera di dalam api neraka. Bila Nabi kata lagu tu, terus cabar Nabi. Mereka kata, lah macam ni Muhammad, tak payah tunggulah sampai kami mati, sampai nak tunggu akhirat. Lah ni juga panggil Tuhan buat main azab kat kami. Ini atas-atas cerita. Dan kalau betul kata kami tak ikut kamu sekarang ni, Allah akan turun azab dekat kami. Tak usah tunggu esok lah. Hari ni settle buang senang.
Kalau betul kata kamu Nabi, kamu ni Rasul, utusan Allah, kamu pergi bagi tahu dekat Allah Tuhan kamu tu, suruh azab kami lah. Kalau betul. Kalau Allah tak boleh turun azab dekat kami lah, mana kamu tak betul. Maka Allah buat turun ayat 11. Allah kata, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Tuhan kata, dan jika Allah menyegerakan bagi manusia itu akan kejahatan yang diminta, kalau lagu mereka minta tu Tuhan bagi, macam mana menyegera mereka itu dengan minta kebajikan, nescaya dihukum putih kepada mereka itu akan ajal mereka dengan dibinasa mereka itu. Kalau ikut Tuhan nak dengar apa mereka minta bala, lala tu Tuhan bawa mai habis mereka. Tak ada peluang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh Nabi Muhammad ni baca ayat ni dekat mereka, bagi tahu dekat mereka minta azab. Kalau Tuhan tunai permintaan mereka, Jahannam habis mereka, tak ada nak taubat. Maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala tidak perkenan permintaan tak elok mereka tu, kerana Allah nak bagi peluang dekat mereka. Kut isu-isu mereka boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis tuan-tuan, riwayat daripada Jabir, kata Jabir, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan fiha ijabah fayastajibu lakum atau kama qala. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, janganlah siapa-siapa di kalangan kamu minta celaka terhadap diri kamu. Nabi kata jangan ada di kalangan orang Islam ni, di kalangan manusia ni, tidur minta celaka main ke dia. Tak kecewa apa, tak marah apa, angkat tangan minta dekat Tuhan, ya Allah, kalau macam ni lah keadaan dia, bagi mati bang aku ni. Minta celaka. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kamu doa kecelakaan kepada anak kamu. Marah ke anak dia tak macam mana, kata hang ni memang anak derhaka, bodoh, bahlul, maki hamun dekat anak dia. Jangan minta benda tak elok, dan jangan minta celaka menimpa anak-anak kita. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan minta celaka terhadap harta benda kita. Nabi SAW pernah tengok depan mata Nabi satu badui naik unta tu jalan slow, dia sakit hati, dia turun, dia maki hamun unta dia ni. Lepas tu dia nak naik balik, Nabi larang. Nabi kata, jangan kamu naik dah unta tu, tinggal unta tu begitu saja, kamu berjalan kaki. Sumpah kenderaan pun Nabi kata tak usah naik dah, kenderaan yang kamu sendiri sudah sumpah dia. Maka jangan sekali-kali kamu minta sesuatu yang tak elok, sama ada untuk diri kamu atau untuk anak-anak kamu ataupun terhadap harta benda kamu. Jangan minta benda tak elok. La tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah. Nabi kata takut kok sekali lagi masa kamu minta tu bertepatan dengan masa mustajab doa. Fayastajibu lakum, maka dimustajabkan minta kamu itu. Masa tu kita marah, kita pergi maki anak kita, kebetulan masa maki itu masa mustajab doa, pum jadi macam yang kita minta, jadi ke anak kita. Anak tu bukan bodoh, anak tu boleh, cuma dia malas sikit aja. Kita suruh dia baca buku, dia tak baca buku, kita marah dia, tengok dia tak ikut juga. Suruh kita, dia tak baca buku juga, kita maki dia. Bodoh, hang ni memang lagu ni bodoh kata sebut, bertepatan Nabi kata dengan masa mustajab doa. Anak yang sebenar-benar tak bodoh jadi bodoh kerana kita yang minta. Maka Nabi SAW pesan benda ni.
Demikian hal dia dengan orang-orang kafir ni. Jangan minta bala Allah turun. Kalau sekiranya turun bala tu, habis, musnah semua sekali. Masa untuk bertaubat sudah tidak ada lagi. Firman Allah, فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Maka kami tinggal akan segala mereka yang tiada harap akan bertemu kami itu pada dalam sesat mereka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang yang tunjuk mereka ni tak teringin kepada hidayah Allah, Tuhan kata kami tinggal mereka. Mereka tunjuk, mereka tak mau hidayah Allah. Mereka tunjuk, mereka tak mau petunjuk Allah, Tuhan kata mereka tunjuk, mereka tak mau, aku tinggal mereka. Maknanya tak ada dah mereka ni nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tercengang daripada jalan agama yang sebenar. Maka jadilah mereka ni tercengang-cengang, terpinga-pinga, tak tahu apa nak jadi kesudahan dia. Semata-mata kerana mereka sendiri pilih untuk tak mau kepada hidayah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila kena akan manusia kafir itu oleh mudarat, kesakitan dan lapang, nescaya doa ia akan kami sambil tidur ataupun sambil duduk ataupun sambil berdiri. Allah kata orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, bila kena susah, mulut dandan duk minta doa kepada Allah. Bila sakit aja dandan, Allah bagi lega lah. Tidur pun duk minta, ya Allah bagi lega lah, tak tahan lah sakit. Sambil duduk pun minta, ya Allah bagi cepat baiklah benda ni. Sambil duduk berbaring pun minta, ya Allah minta lega lah daripada penyakit ni. Nama kata manusia ni, wa idza massal insana dhur, apabila manusia ditempuh, disentuh, dijimpa oleh kemudaratan, da'ana li janbi au qa'idan au qa'ima. Tak kira sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah lepas dia daripada susah ni. Firman Allah, falamma kashafna anhu dhurrah marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Maka tak kala kami buka, yakni kami lepas daripadanya akan mudaratnya, maka pergi ia dengan kufurnya berkekalan, seolah-olah ia tiada pernah doa kepada kami kepada melepas mudarat yang kena akan dia itu. Ini yang kata manusia. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi lega aja daripada kesusahan dia, dan tak lupa Tuhan. Masa susah ni mulut duk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhan bagi lega, bagi sihat, bagi lapang selepas daripada susah, dan lupa Tuhan. Seolah-olah dia tak pernah minta apa-apa kat Tuhan. Lupa terus. Ini yang dikatakan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang perangai daripada hujung. Orang beriman tak macam tu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. In asabathu dharra fasabara kana khairan lah, wa in asabathu sarra fashakara kana khairan lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi SAW kata, aku kagum betul dengan orang yang beriman. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Orang yang beriman ni, Allah Subhanahu wa ta'ala takdir apa pun dekat dia, dia kira baik semua. Orang beriman. Nabi SAW kata, aku kagum betul dengan orang yang beriman ni. Apa pun kena kat dia, alhamdulillah semua. Allah bagi nikmat pun alhamdulillah, Allah bagi susah pun alhamdulillah, Allah bagi apa pun alhamdulillah. Orang tanya, awak ni nampak kurus sangat ni, sakit ke? Dia kata, alhamdulillah, bolehlah cakaplah. Tak cerita kata sakit.
Pasal apa? Pasal dia kata Allah bagi dekat dia 45 tahun sihat. Dia kata ni baru sekali Tuhan bagi sakit. Apa sakit yang sekali ni nak jajah cerita ke orang satu negeri. Orang beriman, dia fikir macam tu. Orang tanya sihat ke? Alhamdulillah. Walaupun sakit. Maka Nabi SAW kata, ajaban lil mu'min, aku kagum betul dengan orang yang beriman ni. La yaqdillahu lahu qada'an, tidaklah Allah bagi dekat dia apa-apa pun, sakit ke, susah ke, senang ke, apa ke, illa kana khairan lah, melainkan semua dia anggap sebagai kebaikan Tuhan bagi ke dia. Tuhan bagi sakit, orang mai tengok tu sakit terlentang, dia kata alhamdulillah lah, Tuhan bagi juga sekali-sekala sakit. Bila sakit kita lebih lagi dekat dengan Allah, hati kita duk minta dekat Allah selalu. Bagi juga Tuhan bagi macam ni. In asabathu dharra fa sabara kana khairan lah. Orang yang beriman ni apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia kemudaratan, fa sabara, dia sabar, kana khairan lah, maka sabar itu baik bagi dia. Wa in asabathu sarra fa syakara, kalau Allah Subhanahu wa taala bagi senang, bagi nikmat, bagi kegembiraan dekat dia, fa syakara, dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kana khairan lah, tu pun baik untuk dia. Wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min, Nabi kata lagu tu tak akan dapat kepada orang melainkan kalau orang tu beriman. Orang biasa tak ada benda ni. Orang biasa kalau kena susah sikit, mulut dandan, maki hamun, merampui cakap. Nak tahu dia beriman ke tak, bila kena susah dandan, mulut dia cakap uduh. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kena susah pun sabar. Apatah lagi kalau dapat nikmat, syukur tak habis-habis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, aku kagum dengan orang yang beriman yang sifat dia seperti ini. Firman Allah, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Seperti yang demikian itulah dihiasi bagi segala yang melebih-lebih, yakni segala kafir musyrikin. Barang yang ada mereka itu beramal, mereka itu daripada syirik dan maksiat, maka fahamlah kelakuan kafir. Itu dia. Tuhan kata, kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah bagi kepada orang-orang kafir ni, bila dapat susah teringat Tuhan, bila senang dandan lupa Tuhan. Demikianlah sifat dan kelakuan orang kafir. Memang begitu perangai dia. Kita pun sama lah, kalau ada perangai tu dekat kita, ada perangai kafir dekat kita. Walaupun kita orang Islam, tapi perangai kafir dia kata. Bila dapat senang, bila dapat nikmat, baru syukur pada Allah. Bila dapat susah, dandan nak marah Allah, nak marah orang keliling, nak marah semua. Maka barang siapa yang ada sifat macam tu, maka ada sifat orang kafir pada dia. Begitu. Maka ingatlah pada Allah ketika sakit dan susah. Lain-lain tiada ingat. Orang kafir ni waktu sakit, waktu susah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hilang sakit, bila hilang susah, lupa pada Allah. Dan ada pun orang mukmin ingat kepada Allah ketika sakit dan ketika susah dan ketika sehat dan ketika senang, pada mengerjakan yang disuruh dan tinggal yang ditegah. Orang yang beriman, dia standard saja. Dia konsisten, dia sentiasa konstan. Keadaan dia syukur pada Allah. Sakit pun alhamdulillah, sihat lebih-lebih lagi alhamdulillah. Syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu terbit di mulut dia apa? Dia kata ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat dia. Dia terima apa yang Tuhan bagi. Yang tu kena kat dia ni bukan orang bagi, Tuhan yang bagi. Tuhan bagi apa pun dia melihat dari sudut kebaikan. Tuhan bagi sihat pun dia tengok dari sudut kebaikan. Dengan sihat ni dia nak ibadat kepada Allah lebih lagi. Tuhan bagi sakit, dia tengok sakit ni peringatan daripada Tuhan, supaya dia segera ingat dekat Tuhan dan sabar atas sakit menjadi kifarat kepada dosa dia terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Dan sungguh telah kami binasa akan segala umat qurun yang dahulu daripada kamu, wahai ahli Makkah, tak kala zalim mereka itu. Dan datang akan mereka itu oleh segala rasul mereka itu dengan membawa kenyataan mukjizat yang menunjuk atas benang rasul-rasul mereka itu. Dan tiada ada mereka itu beriman jua. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi sekali bagi ingat dekat kita tentang kisah umat-umat dulu, macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat dulu. Contoh tengok kaum Ad, kaum Nabi Hud dulu. Apa jadi dekat mereka? Mereka kena bala dalam bentuk hujan ketui batu. Bukan hujan batu, hujan ketui batu. Batu turun daripada langit, timpa mereka, mati bergelembang di atas bumi. Apa kena kepada kaum Samud, umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, semata-mata kerana mereka bunuh unta yang Allah turunkan sebagai mukjizat Nabi Saleh. Di antara bala yang menimpa kaum Samud ialah Allah bagi bunyi guruh yang kuat. Bunyi guruh itu pecah gegendang telinga, mati kerana bunyi guruh. Apa jadi kepada Qarun, sepupu Nabi Allah Musa alaihi salam? Apa jadi dekat dia? Sedangkan Qarun ini pemilik kunci khazanah yang berat-berat, Allah sebut dalam Quran. Apa jadi dekat Qarun? Akhirnya ditelan bumi. Cerita Qarun kena telan bumi bukan lagu cerita batu belah, batu bertangkung. Itu cerita tak ada, diada-adakan. Tapi cerita Qarun kena telan bumi, Allah cerita dalam Quran. Apa jadi kepada Firaun, kepada Haman dan kepada tentera Firaun dan tentera Haman? Apa jadi? Akhirnya tenggelam dalam laut. Semua ni Allah cerita dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 38 sampai 40. Untuk balik baca balik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Fakalla fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khatafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Al-Ankabut 38-40. Tuhan cerita semua benda ni. Kaum Ad, kaum Samud. Telah jelas nampak kepada kamu kesan kehancuran tempat tinggal mereka. Tuan, kalau ada rezeki lebih nak pergi umrah, singgah di tempat-tempat ni semua. Tengok kesan peninggalan kaum-kaum ni semua. Tuhan taruh sepeda boleh lu tengok lagi. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menjadikan depa ni tertarik dengan amalan depa. Depa duk buat kerja tak elok, depa duk merasa elok. Depa duk buat kerja tak betul, depa merasa betul. Syaitan memperdayakan depa sehingga kan depa rasa hak depa buat betul sebenarnya tak betul. Fasaddahum 'anis sabil. Maka depa ni tak habis-habis menghalang orang-orang Islam yang beriman kepada Allah daripada nak ikut jalan Islam. Wa kanu mustabsirin. Sedangkan depa bukan orang bodoh, depa ni mustabsirin, orang yang berpandangan tajam, orang cerdik. Tiba-tiba dalam nak menentukan siapa Tuhan yang patut dia taat, dia jadi bodoh. Cerdik. Kaum Ad, kaum Samud bukan orang bodoh. Mereka ni cukup tinggi ilmu tentang arkitektur. Boleh tebuk batu pejai buat rumah kediaman mewah di dalam dia. Dari segi cerdik, hala ke dunia ni cukup cerdik. Tapi bodoh kerana dia menolak ajaran Nabi yang dihantar kepada dia.
Firman Allah, wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Qarun sahibul amwal, dia kata, iaitu tuan punya harta yang banyak. Fir'aun, raja yang zalim. Haman, menteri berbangsa Qibti, menteri kepada Fir'aun. Tiga-tiga ni nama disebut dalam Quran kerana jahat. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Allah hantar Nabi Musa pergi jumpa mereka ni tiga-tiga. Nabi Musa sepupu Qarun. Nabi Musa anak angkat Fir'aun. Nabi Musa hidup pada zaman Haman. Allah hantar Nabi Musa pergi jumpa tiga-tiga orang ni. Fastakbaru fil ardi. Tapi mereka pilih untuk takabur, sombong di atas muka bumi. Tak mau ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa ma kanu sabiqin. Sedangkan mereka ni lupa bahawa sudah ada orang yang sombong yang lebih kuat daripada mereka sebelum mereka. Semua dah dibinasakan Tuhan. Terlupa. Dia tak teringat. Sebelum dia ada dah bangsa yang lagi kuat pun dah dimusnahkan oleh Tuhan. Nak banding dia dengan orang yang sebelum dia yang lagi kuat, dia ni tak kuat. Macam mana kalau hak kuat pun Tuhan boleh bagi musnah, hak tak kuat ni senang Tuhan nak musnahkan. Tapi dia tak ambil akibat. Fakullan akhadna bizanbi. Tuhan kata semua hak aku sebut tadi. Kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Fir'aun, Haman, semua hak aku sebut tadi, akhadna bizanbi. Aku ambil tindakan turun azab kepada mereka kerana dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan mereka yang aku bawa main azab dalam bentuk turun hujan batu kerikil atas kepala mereka, iaitu kaum Ad kena yang tu. Wa minhum man akhadat husayha. Ada di kalangan mereka aku turun azab dalam bentuk bunyi guruh kuat daripada langit, terkejut, pecah telinga dan sebagainya, mati bergelembang. Benda ni kena kepada kaum Samud, umat Nabi Saleh. Wa minhum man khatafna bihil ard. Ada di kalangan mereka aku suruh bumi telan mereka ni semua. Ni kena kepada Qarun. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan mereka yang menentang Nabi dan menentang Allah ni, aku suruh ayah tenggelamkan mereka. Yang ni kena kepada Fir'aun dan tentera dia. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tak zalim pada mereka ni. Tuhan ambil tindakan dahsyat-dahsyat ni tidak bermakna Tuhan zalim, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuhan kata tapi depa kena tindakan tu kerana depa zalim diri depa sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita hari ni Quran tu ada depan, hadis tu ada depan. Kita saja bantah tak mau ikut. Kita zalim diri kita. Kita bukan tak tahu bila kita langgar Quran, bila kita langgar hadis ni, apa nak kena mereka itu oleh segala rasul. Mereka itu dengan membawa kenyataan mukjizat yang menunjuk atas benar mereka itu. Rasul-rasul mai bawa mukjizat tunjuk. Nabi SAW, Arab Quraisy pergi cabar dia depan-depan, minta mukjizat yang bukan-bukan. Kita baca di masjid Padang Temusu. Macam mana mai satu badui di depan Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta kamu tunjuk satu benda yang sangat luar biasa, yang tak ada manusia biasa minta daripada kamu. Tunjuk mai dekat aku untuk nak percaya kata kamu ni Rasulullah. Nak Nabi tunjuk satu benda yang mana orang pun tak pernah minta. Nak tengok benda paling pelik punya. Nabi pun beralih, nampak ada satu pokok korma situ. Nabi kata dekat dia, kamu pergi dekat pokok korma tu, kamu kata dekat dia, Muhammad panggil dia. Pelik lah. Ke pokok korma tu, dia kata Muhammad panggil kamu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tercabut korma tu daripada tunggui dia. Jalan pergi dekat Nabi, lompat pergi dekat Nabi, sujud dekat Nabi. Nabi SAW, benda ni bukan sihir Nabi, tetapi mukjizat yang Allah bagi ke Nabi. Lepas tu lompat balik, dia duduk balik di tempat dia. Badui ni bila tengok macam tu, terus kata dekat Nabi. Dia kata, ya Muhammad, kalau pokok korma ni boleh pergi sujud dekat kamu, apalah lagi dengan aku, manusia yang ada akal ni, izinkan aku sujud pada kamu.
Mukjizat Allah bagi dekat Nabi SAW sampai begitu rupa. Yang Nabi duk baca khutbah di atas mimbar baru, tiba-tiba dengar bunyi macam anak unta menangis. Masing-masing pakat duk cari, siapa teriak, cari, tengok rupanya tunggui pokok kurma yang dulunya Nabi guna sebagai tempat Nabi berkhutbah. Zaman sebelum buat mimbar ni, satu pokok kurma potong, tinggal tunggui tinggi sikit, Nabi naik atas tunggui itu berkhutbah. Bila sahabat Nabi buat mimbar 3 anak tangga bagi dekat Nabi untuk Nabi berkhutbah, tunggui yang Nabi duk guna sebagai tempat Nabi berkhutbah sebelum tu menangis. Nabi turun daripada mimbar dia, pergi dekat tunggui pokok kurma ni. Nabi bisik dekat dia. Nabi kata, jangan menangis. Kamu dan aku akan duduk sama-sama di syurga. Berhenti menangis. Tunggui pokok kurma ni berlaku di depan mata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Benda ni kita dah baca hadis ni, riwayat At-Tirmizi di Masjid Sungai Rambai. Kita baca dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Ada juga di kalangan umat nabi-nabi ini yang tak percaya walaupun mukjizat dibawa terang nyata di depan mereka. Dan tiada ada mereka itu beriman jua, tetap tak mau nak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang mai dekat mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti yang demikian itulah kami binasa segala kaum kafir. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu itu gantian pada dalam bumi, yakni kemudian daripada binasa mereka itu. Allah Subhanahu wa taala kata, bila kaum ni semua bantah engkar dengan Tuhan, kesudahannya Tuhan musnah binasakan mereka semua, ganti dengan umat yang baru. Maka diganti dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kami lihat betapa kamu, yakni umat Nabi Muhammad ni berbuat amalan pula. Tuhan tak ada masalah. Dia buat satu umat, dia hantar satu Nabi. Dia ajak umat ni sembah Allah. Bila umat ni pilih untuk bantah Allah, cabar pula suruh Allah buat mai azab, bala, bencana dan sebagainya, maka Allah buat mai. Bila Allah buat mai, binasa habis semua. Bila binasa, Tuhan buat umat lain. Tak ada masalah bagi Tuhan nak membinasakan orang yang bantah ni. Tak ada masalah bagi Tuhan. Maka umat-umat yang dulu kerana bantah, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut dalam ayat ni, Allah jadikan pula umat baru. Nak tengok pula umat yang baru ni bagaimana amalan mereka. Boleh tak boleh mereka jadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu beriman dengan rasul kami? Dan kalau beriman, maka dapat selamat. Ataupun tiada beriman, maka kamu dapat kebinasaan. Seperti mana mereka itu yang dulu juga. Allah Subhanahu wa taala kata, senang aja, aku buat hampa, aku hantar nabi di dekat hampa. Kalau hampa beriman, aku bagi keselamatan. Kalau hampa pilih untuk bantah, aku bagi kebinasaan. Begitu aja. Firman Allah, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila dibaca atas mereka itu segala ayat kenyataan kami, qala allazina la yarjuna liqa'ana, maka berkata oleh segala mereka yang tak harap, tak percaya akan bertemu kami di akhirat, kerana tiada i'tiqad akan bangkit kubur. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu, bawa datang olehmu dengan Quran lain daripada ini Quran, ataupun tukar akan dia, yang dia akan Quran itu daripada sendiri engkau. Bila Allah Subhanahu wa taala waktu turun Quran, Nabi pergi baca Quran dekat orang yang tak percaya tentang bangkit kubur ni. Bila dia dengar ayat ni, dia kata dekat Nabi SAW, i'ti bi Qur'anin ghairi hadha. Dia kata, buat main Quran lain ni kami tak mau pakai. Dahsyat rupanya orang dulu bantah. Dia boleh kata dekat Nabi, bila Nabi baca ayat Quran, duk baca cerita pasal nak kena bangkit, nak kena hisap amalan dan sebagainya, dia tak percaya benda tu. Bila baca ayat yang dia tak percaya, dia kata dekat Nabi tu depan-depan, i'ti bi Qur'anin ghairi hadha, wa ma Qur'an lain, Qur'an ni aku tak mau dengar.
Ni Quran haduk mai cerita pasal esok dah mati nak kena bangkit balik di padang mahsyar, nak kena hisap amalan ni semua. Ni ayat-ayat ni semua kami tak mau dengar. Ramai hal lain lah. Kata lagu tu dekat Nabi. Kerana Quran ini mengaib Tuhan kami asnam. Apatah lagi Quran yang kamu duk baca ni duk mengaibkan, duk menghina Tuhan-Tuhan kami asnam, yakni tokong-tokong ni. Quran duk kata tokong tak boleh bagi manfaat, tokong tak boleh nak bawa mudarat. Kami tak percaya ni semua, kami percaya tokong kami lagi. Ada orang dicakap begitu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka itu, tiada sayogia bagi aku bahawa aku tukang akan Quran itu daripada pihak diri aku sahaja. Allah suruh Nabi Muhammad bihabang dekat mereka ni, aku tak boleh nak ubah Quran. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiada aku ikut melainkan barang yang diwahyukan kepada aku. Nabi kata lagu macam mana Tuhan buat turun main Quran ni, macam tu aku baca. Nak ubah aku tak reti ubah. Ayat ni lagu ni, maka aku baca lagu ni. Hampa suka dengar ke, hampa tak suka dengar ke, hampa boleh terima ke, hampa tak boleh terima ke, Quran macam ni. Nabi kata. Nak suruh aku pergi pindah Quran ikut lagu hampa punya aku tak boleh buat. Nabi kata. Allah buat turun ayat macam ni, aku baca macam ni. Aku percaya dengan apa yang aku baca ni, dan aku mau hampa percaya dengan ayat yang diturunkan oleh Tuhan ni. Kalau hampa nak Quran jenis lain, tak ada. Kalau hampa nak suruh ganti ayat-ayat yang ada dalam Quran yang hampa tak suka, hampa tak selesa, hampa tak berkenan, aku tak boleh buat. Nabi kata, aku hanya ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Bahwasanya aku takut jika aku derhaka Tuhan aku itu, aku akan ditimpa azab hari yang besar. Nabi kata, aku tak berani pindah Quran ni. Pasal apa? Siapa pindah Quran, azab besar nanti mereka dia. Iaitu pada hari kiamat nanti. Firman Allah, qul law syaa Allahu ma talawtu alaikum wala adrakum bih. Kata olehmu wahai Muhammad, jika kehendaki Allah, nescaya tiada aku boleh baca akan dia, yakni akan Quran ini atas kamu. Dan tiada aku boleh ajak kamu tentang Quran ini. Allah suruh Nabi Muhammad bihabang dekat orang-orang kafir ni, aku ikut Tuhan punya kata dia. Kalau Allah tak izin aku baca ayat ni, aku tak boleh baca. Nabi kata, Allah izin aku untuk boleh baca ayat ni, maka aku boleh baca. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW menulis tak boleh, apa tak boleh. Itu bukan kelemahan Nabi, tetapi itu keistimewaan Nabi. Pasal apa? Pasal orang tuduh kata Nabi reka Quran. Macam mana Nabi nak reka Quran? Nabi tulis pun tak reti. Maka Quran ini bukan direka oleh Nabi, sebab Nabi tulis pun tak reti. Tapi Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka Nabi baca balik macam yang diturunkan Allah kepada dia. Jadi kamu nak suruh aku pergi tulis Quran lain, Nabi kata aku tak mungkin boleh buat benda tu. Macam mana Tuhan bagi, macam tu aku baca. Firman Allah, faqad labithtu fikum umrah. Faqad labithtu fikum umrah min qabli. Maka sungguh telah aku duduk pada kamu itu beberapa tahun, yakni umur Nabi 40 tahun. Sejak daripada dulunya tiada aku datang akan kamu akan sesuatu. Nabi kata kat orang-orang Arab Mekah ni, Nabi kata aku ni nak dilantik jadi Nabi umur 40 baru dilantik jadi Nabi. Hampa kenal aku 40 tahun sebelum aku isytihar aku jadi Nabi. Selama 40 tahun tu adakah aku pernah bohong hampa bohong sekali? Nabi tanya. Ni tiba-tiba aja ni hampa kata aku pembohong, hampa kata aku ahli sihir, hampa kata macam-macam dekat aku. 40 tahun dah aku duduk sama dengan hampa. Dalam masyarakat hampa ni duduk 40 tahun dah. Selama 40 tahun aku duduk dengan hampa ni, pernahkah sekali hampa tangkap aku cakap bohong? Pernahkah sekali hampa tangkap aku mencuri? Pernahkah sekali selama 40 tahun ni hampa dapati aku pecah amanah?
Pernahkah sekali dalam tempoh 40 tahun ni aku pergi buat benda cemar, aku pergi buat maksiat, aku pergi buat dosa? Pernah tak dalam 40 tahun ni aku pergi buat benda tak elok? Nabi tanya. Mereka jawab apa? Mereka kata tak pernah. Bahkan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah, mereka percaya Muhammad lah manusia paling baik yang ada di Mekah ni. Tapi bila Nabi baca aja ayat Quran, dan mereka kata Nabi penipu. Jadi cerita ni, motif sebenar hampa tolak aku, hampa tak mau aku ni, apa motif sebenarnya? Adakah kerana aku jahat? Ataupun kerana ada hal lain, maka hampa dia buatkan aku macam ni? Nabi tanya. Kalau aku memang jahat, ada bukti aku pernah buat jahat, ada bukti aku pernah bohong, ada bukti aku ni orang yang tak betul, adalah sebab untuk hampa tolak aku hari ni. Tak ada satu bukti, tak ada satu benda yang hampa boleh kemukakan kepada orang ramai kata aku jahat. Tapi hari ni hampa tolak aku. Setelah 40 tahun hampa mengaku aku baik. Apa cerita hampa ni? Nabi tanya mereka. Afala ta'qilun? Maka tiadakah kamu berakal bahawa Quran itu bukan daripada diri aku? Maka orang yang ada akal yang salim dan faham yang sakim, yakni akal yang baik dan faham yang tajam, akan ketahui Quran itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ada akal yang salim, siapa ada faham yang sakim, dia kata, orang yang otak cerdik, otak tajam boleh fikir, tak mungkin dia akan tolak Nabi SAW. Tuan-tuan pernah dengar cerita ketika Abu Sufyan lari pergi ke Rom, dia jumpa raja Rom yang bernama Heraklius. Kita kata Hercules. Bila sampai di depan Heraklius ni, Hercules tanya mereka, betulkah ada di negeri hampa ni satu orang nama dia Muhammad? Mereka kata betul. Muhammad ni lagu ni orang tuduh dia kata dusta, bohong dan sebagainya. Abu Sufyan pada masa tu belum lagi menjadi orang yang beriman dengan apa yang Nabi bawa. Heraklius, raja Rom ni sendiri, bila dengar cerita tentang benda ni, dia tanya mereka, pernah ada dalam tempoh hampa kenal Muhammad ni dia bohong dekat hampa bohong sekali? Hercules tanya macam tu. Dia tanya dekat Abu Sufyan ni. Abu Sufyan pun masa tu tak mau ikut Nabi lagi, dia kata macam-macam dekat Nabi. Hercules tanya kepada Abu Sufyan, dia kata hampa dah kenal dia 40 tahun dah, pernah tak sekali dalam tempoh 40 tahun hampa kenal dia ni dia bohong kepada hampa? Bila soalan ni tanya, mereka pun tak boleh jawab. Mereka kena abang hak betul. Mereka kata tak pernah lah, 40 tahun kami kenal dia, dia orang baik, dia orang bagus. Heraklius ataupun Raja Hercules terus kata dekat mereka, dia kata kalau satu orang yang tidak pernah bohong, sama-sama manusia, sama-sama orang dia tak bohong, tak mungkin dia nak bohong Allah Subhanahu wa ta'ala. Heraklius kata macam tu. Satu orang yang hampa mengaku kata dia orang baik, tak mungkin tiba-tiba dia jadi jahat. Abu Sufyan bila dengar Heraklius kata macam ni, benda ni betul-betul bagi iktibar dekat dia. Sungguh juga dia kata, yang selama ni dia terpedaya dengan apa yang dikata oleh orang-orang masyarakat Arab Quraisy ni, kelabu dia tak boleh fikir. Dia pergi rumah Abu Lahab duk buruk Nabi Muhammad. Dia pergi di rumah Abu Jahal duk buruk Nabi Muhammad. Dia pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni, semua duk cerita Muhammad jahat, Muhammad lagu tu, Muhammad lagu ni. Hari-hari duk dengar benda ni, tak pasal-pasal dia pergi benci dekat Nabi. Sehinggalah dia pergi jumpa Raja Heraklius. Raja Heraklius buka otak dia bagi dia fikir. Raja Heraklius kata dekat dia, 40 tahun hang kenal Muhammad, ada dia bohong sekali? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, kalau manusia pun dia tak bohong, takkan dia nak bohong Allah? Puk kata mailah kepala dia. Dia kata betul juga. Tapi di Mekah tu dia kata semua orang kata Muhammad ni tak guna. Adakah kira lah dengan semua orang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni,
afala taqilun. Awak hampa tak boleh fikir ke benda ni? Pasal apa hampa nak kena dengar orang kata? Pasal apa nak kena dengar orang cakap? Pasal apa otak ada dalam kepala tak boleh guna untuk nak fikir, untuk nak beza baik buruk, nak kenal hak mana elok, hak mana tak elok? Pasal apa kita cerdik, kita pergi bergantung dengan cakap orang bodoh? Pasal apa? Begitu. Firman Allah, "Faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi." Maka tiada seorang terlebih zalim daripada mereka yang berbuat atas Allah itu dusta dengan nisbah syirik kepadanya atau dusta dengan segala ayatnya. Dikatanya ayat itu bukan kalam Allah, akan Quran itu. Dia Allah sebut dalam ayat itu, "Faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah dan mendustakan Allah? Orang paling zalim ialah orang yang bila baca Quran tak mau percaya. Dia kata tak betul ni apa yang ada dalam Quran. Ini orang paling zalim. Dia tahu Quran ni Allah yang buat turun, tapi dia tak mau pakai ayat Quran. Ini orang paling zalim. Tak ada orang lebih zalim daripada orang ini. Tuhan kata. Firman Allah, "Innahu la yuflihul mujrimun." Bahwasanya tiada dapat kemenangan, yakni tak akan dapat bahagia oleh segala kafir-kafir itu. Firman Allah, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan sembah mereka itu, yakni kafir-kafir itu, akan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka sembah asnam, barang yang tiada mudarat mereka itu jika tiada sembah, dan tiada manfaat mereka itu jika disembah. Allah kata apa ada satu hal dengan mereka ni, hidup sembah asnam, hidup sembah tokong ni. Tokong tu pun sendiri mereka buat. Apa benda kita buat dia, lepas tu kita nak minta kat dia? Dia tu pun sendiri tak ada kalau kita tak buat. Dia tu ada pasal kita buat, tangan kita pergi buat dia. Kita buat dia, kita minta kat dia. Macam mana boleh fikir macam ni? Tuhan sebut benda ni. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan kata mereka itu, yakni kata kafir-kafir yang sembah asnam itu, segala mereka itulah, yakni segala tokong itulah syafaat, yakni menolong kami pada Allah Ta'ala pada melepas kesusahan dunia. Kata Ibnu Abbas, melepas kesusahan dunia dan akhirat. Mereka jawab balik, mereka kata kami bukan sembah tokong tu. Tokong tu tolong minta dekat Tuhan untuk kami. Legula, mereka pun jawab begitu. Lah ni kita kata apa yang bila sembah batu tu? Kan, batu tu pun hampa buat. Hampa buat benda tu, lepas tu hampa pergi minta kat dia satu-satu benda. Minta manfaat daripada dia, minta nak jauh daripada mudarat. Hampa buat dia, hampa pergi minta dekat dia. Apa ni? Dia tu pun sendiri, kalau hampa tak buat tak ada. Dia berjawab apa? Dia kata tak, kami bukan minta kat tokong tu. Kami minta dekat Tuhan juga, tapi kami minta dia tolong minta kat Tuhan. Dia jawab begitu. Lah mereka tak abang kata mereka sembah batu, mereka tak abang mereka sembah kayu. Mereka abang sembah Tuhan Allah ya, mereka pun. Tuhan Allah ya. Cuma tokong tu middleman. Dia perantaraan. Kita kata pasal apa nak kena minta kat dia? Dia nak kena minta kat Tuhan pasal apa? Mereka jawab balik. Mereka kata pasal apa? Kita ni manusia banyak dosa. Jadi kita banyak dosa, nak minta direct kat Tuhan tak patutlah. Tuhan ni mulia, dia kata kita orang berdosa nak minta tak patut. Minta dekat dia, dia tak ada dosa apa. Memang tak ada dosa. Makan minum pun tak, cakap sepatah pun tak, apa pun tak dosa nak main ikut mana. Dia pun otak cerdik pergi jadi bodoh. Dia kata kerana dia batu, kerana dia kayu, dia tak ada dosa apa, jadi dia tolong abang kita nak ni, dia tolong abang kat Tuhan. Kosot tunggulah. Kosot. Inilah yang Quran duk cerita ni, kesian dekat mereka ni. Bila Nabi berkata dekat mereka, pasal apa yang hampa duk sembah asnam, duk sembah tokong yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh lepas hampa daripada kena mudarat. Pasal apa hampa duk sembah tokong? Dia berkata, dah, kami bukan minta tokong ni selamat kami. Kami minta dia tolong abang kat Tuhan untuk kami. Dia kata begitu. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Kata olehmu, adakah kamu berkhabar akan Allah dengan barang yang tiada ketahui ia pada dalam langit dan tiada ketahui pada dalam bumi? Yakni dengan cara yang syirik,
Dan jika ada, nescaya ia, yakni Allah itu mengetahui. Tiada tersembunyi atasnya sesuatu pun di dalam langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Allah sindir mereka ni. Allah terli mereka ni. Allah kata, takkanlah hampa nak suruh batu kayu tu tolong abang dekat Tuhan. Tuhan sendiri tak tahu ke apa yang jadi di langit di bumi? Apa pasal yang nak kena suruh batu tu tolong abang dekat Tuhan? Tuhan sendiri tak tahu ke? Kita tak minta, tak sebut di mulut, minta kat Tuhan pun Tuhan tahu apa hajat kita. Tuan-tuan, kita tak minta, kita tak sebut pun di mulut kita, tapi Tuhan tahu apa kita nak. Tuhan tahu. Kita ingat dalam hati kita, ya Allah, mintalah aku ni hidup dalam keredaan-Mu, mati dalam keadaan mendapat keredaan. Kita tu nak tak yang tu. Kita tak sebut di mulut pun Tuhan tahu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala lintasan hati pun dia tahu, apa kena kita nak pergi ambil ni semua tokong-tokong ni nak tolong abang dekat Tuhan? Tak payah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada barang yang sekutu mereka itu sertanya, yakni serta asnam itu. Maha suci Allah daripada terpaksa bergantung kepada maklumat yang disampaikan oleh tokong-tokong ni. Maha suci Allah daripada benda-benda kotor ni. Firman Allah, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tiada manusia itu melainkan umat yang satu, yakni satu atas agama yang satu, iaitu agama Islam. Sejak daripada masa Adam sehinggalah Nabi Nuh, yakni lebih kurang 10 kurun. Manusia Allah mula-mula bagi jadi Nabi Adam dulu sampai zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, betul-betulnya duduk atas satu agama saja, agama Islam. Tapi dia kata maka asal semuanya agama Islam. Tu Adam adalah mula-mula manusia, Nabi lagi Rasul kepada anak cucunya, yang bawa agama itu jadi kufur, kemudian pecah, mari dengan bid'ah oleh orang yang dalalah. Dia kata Nabi Adam alaihi salam, dia bukan sahaja tok, bukan sahaja pak, bukan sahaja bapa yang pertama kepada manusia seluruhnya. Bukan setakat tu, bahkan dia Nabi, bahkan dia Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa agama Islam. Nabi Adam pun bawa agama Islam. Itu saja satu-satunya agama yang Allah bagi kepada Nabi Adam untuk bagi tahu kepada anak cucu dia. Satu tu aja, asal-asal manusia ni agama yang ada satu aja, agama Islam. Start jadi pecah ni bila? Dia kata mula daripada mula daripada Qabil. Ia ini anak Nabi Adam. Ketika dia bunuh Habil dan mulalah sembah api. Start daripada kes di situ. Kes Qabil dengan Habil. Qabil sudah bunuh Habil. Itulah kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, dan kesalahan itu pula melibatkan jenayah bunuh orang. Sehingga kan bila dia bunuh saudara dia, dia tak tahu nak selesai masalah mayat ni macam mana. Tak tahu ni, dia dah bunuh, dah ambil batu hampuk atas kepala kawan tu dah mati. Tak tahu nak buat macam mana dengan mayat ni. Tarik pitang tu tak kena, tarik metang ni tak kena, buat sorok balik batu tak kena. Allah hantar main burung 2 ekor, gaduh-gaduh lawan depan dia, nak bagi pengajaran dekat dia, hak sekok mati. Hak bunuh ni pergi korek lubang, tarik ikan buih. Dia dapat satu idea. Pembunuhan yang pertama berlaku di dalam sejarah kemanusiaan. Dalam sejarah manusia dan kemanusiaan. Maka itulah bermulanya pecah yang berlaku di kalangan manusia apabila Habil bunuh Qabil. Pecah tu menyebabkan dia mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia dapat murka Allah, pak dia marah dia dan sebagainya, akhirnya bermulalah benda tak elok, bermulalah sembah api dan sebagainya. Kemudian kaum Nuh dibinasakan dengan tufan. Kerana manusia mula pecah daripada sembah Allah, pergi cari benda lain, hidup percaya, hidup sembah dan sebagainya, maka akhirnya wujud sekumpulan manusia derhaka kepada Allah, iaitu umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah binasakan mereka dengan tufan, yakni dengan banjir besar. Tenggelam habis seluruh alam kecuali Nabi Nuh dan orang yang naik kapal dia. Sehinggalah sampai sekarang, maka bertambah-tambahlah kufur di muka bumi ini. Sehingga turun Nabi Isa pada akhir zaman itu, maka Islam sekaliannya. Itu dia.
Sampai hari ni dahsyat ni, kekufuran ni merata-rata. Daripada 6 bilion penduduk dunia hari ini, hanya 1/5 saja yang Islam, beriman kepada Allah. Lagi 4/5 lagi kafir. Kafir atas bermacam-macam cara. Ada kafir sembah cokong, ada kafir sembah matahari, ada kafir pakai tak ada Tuhan lagu tu je, jadi mulhid, jadi etis. Kira dunia ni tak ada Tuhan, tak ada apa, dia kira hidup cari makan, cari duit, hidup anak pinak, hari mati-mati ke. Macam-macam kekafiran tu ada di atas muka bumi ni. Mereka mewakili 4/5 daripada penduduk dunia. 1/5 aja jadi orang Islam. Dalam 1/5 tu pula tak pernah semayang pun ada, hak buat maksiat pun ada, hak cucu, hak tuan pergi hantam cucu pun ada. Dalam 1/5 mengaku Islam tu, macam-macam cerita pula tu ada. Demikianlah rosotnya benda ada dalam dunia Allah ni, dia kata. Sehinggalah turun Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman itu, maka Islam sekalian. Bila turun Nabi Allah Isa alaihi salam, dia turun sewaktu Dajjal tengah duk ngamuk di atas muka bumi, duk memperdayakan orang, fitnah berlaku di sana sini. Turun Nabi Allah Isa alaihi salam, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa boleh bunuh Dajjal ini. Start daripada itu, maka pemerintahan dijalankan secara Islam, dan Nabi Allah Isa alaihi salam memerintah dunia seluruhnya menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sabit daripada hadis. Maka memerintahlah Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman Islam sekaliannya. Maka kemudian, yakni selepas daripada zaman Nabi Isa itu, jadi kafir pula sekalian manusia. Dia ada lagi proses nak main depan kita. Ada lagi nak main proses ni. Lepas daripada turun main Dajjal, buat huru-hara, buat fitnah sana sini, akhirnya manusia ni jadi kelang kabut habis pakat turun Dajjal, mengaku Dajjal Tuhan lah, apalah semua. Turun main Nabi Isa, bersih semua syirik dan kufur ni, bersih daripada muka bumi ni. Semua pakat jadi beriman. Habis zaman pemerintah Nabi Isa tu, dia jadi yoya-yoya pula. Melingkup pula manusia ni, jadi kafir pula sekaliannya. Atas mereka itu, hari kiamat pun berdiri. Dalam keadaan tu, maka berlakulah kiamat. Kita jangan bila dengar macam ni, oh kalau begitu lambat lagi nak kiamat ni. Ada. Tuhan boleh buat pergi cepat. Tuhan boleh buat pergi cepat. Kita dah baca hadis bagaimana menjelang kiamat, dekat-dekat matahari nak naik di sebelah barat. Orang yang mula-mula boleh kesan benda ni ialah ahli sembahyang malam. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dia cerita benda ni. Orang yang ahli sembahyang malam ni, dia bangkit sembahyang. Biasanya lepas dia sembahyang tahajud, lepas dia sembahyang apa sunat ni semua, dia baca Quran, tak lama masuk subuh. Biasanya macam tu. Tapi malam tu dah habis baca Quran dah habis sembahyang tahajud, dah habis baca Quran, tak mau nak main pagi juga, tak mau nak main subuh. Dia kata tadi bangkit awal ke? Tengok jam pun macam tak berjalan. Baca Quran lagi. Baca Quran lagi, tengok tak main subuh juga lagi. Sehingga kan malam tu terasa macam 3 hari. Dia tarik masa tu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, dia boleh bagi masa jadi cepat, Allah boleh bagi masa jadi lambat. Macam lah ni, kita rasa masa cepat. Kan? Yang Nabi kata, menjelang akhir zaman ni, setahun akan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari rasa macam sejam, sejam rasa macam 1 second. Dekat nak kiamat rasa macam tu. Sedap-sedap jemaat pula, sedap-sedap jemaat pula, sedap-sedap jemaat pula. Berasa macam baru lagi, tengok-tengok dah nak habis bulan 2, nak main bulan 3 dah. Cepat sungguh masa berjalan. Kerja kita nak buat pun tak dan siap, banyak lagi. Kerja baru duk main lagi. Kita duk berasa macam tu. Masa ni berasa cukup cepat, sampai tak ada nak buat apa. Tapi bila dia main hari esok nak kiamat ni, Allah tarik bagi jadi lambat pula. Orang yang mula-mula sedap, ahli sembahyang malam. Dia kalau ikut kebiasaan dia bangkit sembahyang tahajud, dia baca Quran, lepas tu subuh. Tapi malam tu dia bangkit tahajud, dia baca Quran, tak mau nak subuh.
Dia kata silap tengok jam. Apakah baca Quran lagi? Baca bermuka-muka. Quran ni duk baca. Dia tak mau nak main subuh. Sampailah teringat pada hati dia. Dia kata, dia kata tak ini yang disebut oleh Nabi sebagai malam nak berlaku kiamat. Baru dia nak bagi tahu kepada orang ramai, kata mungkin ini malam penghabis sebelum kiamat. Dalam pada celah tu matahari naik di sebelah barat. Nabi cerita dalam hadisnya begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam ayat yang kita dah baca ni, dia kata waktu dah selesai Nabi Isa memerintah semua orang jadi Islam, lepas tu dia pakai rosak balik. Dalam keadaan kerosakan itulah maka berdiri kiamat. Kiamat pun terjadi pada masa tu. Fakhtalafu, maka bersalah-salahan mereka itu, setengah kekal atas Islam, setengah jadi kafir. Waktu nak jadi kiamat tu ada sekelompok manusia kekal atas Islam, tapi ada sekelompok lagi dah melingkup habis dah. Islam tak tahu pergi ke mana, habis rosak pun nak habis. Dia akan jadi macam tu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum. Dan jika tiada kalimah, yakni firman Allah terhadap mau takhir balasan pada hari kiamat, nescaya dihukum antara mereka itu dalam dunia, yakni dengan mengazab orang-orang kafir. Kalau tak sebab Tuhan dah janji dah, kata umat Muhammad ni bala tak akan turun. Macam mana bala yang turun kepada kaum Samud, macam mana bala yang turun kepada kaum Ad, macam mana bala yang turun kepada Fir'aun, macam mana bala yang turun kepada umat-umat dulu. Umat Nabi Muhammad tak akan kena bala macam tu. Tuhan akan tangguh mereka ni sampai hari akhirat esok. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan balas mereka dengan keingkaran mereka masa atas dunia. Kita ni umat Nabi Muhammad ni cukup istimewa. Umat Nabi dulu bantah, dia hantar mai hujan batu. Bantah, dia hantar mai bunyi sayhah. Dia hantar mai bunyi guruh kuat pakai mati bergelempang. Dia hantar mai macam-macam bala menyebabkan mati masa tu juga semua sekali. Tapi umat Nabi Muhammad ni jahat macam mana pun Allah dia tahu. Dia tunggu bagi time lagi. Mudah-mudahan sebelum mati dan bertaubat. Itu akhirat baru Tuhan balas dengan balas azab di neraka itu. Tuhan bagi time dekat kita. Kalau nak tengok ke apa yang duk jadi lah ni tuan-tuan, habis dah. Habis dah. Ni mingguan Malaysia baru ni cerita budak abang umur 14, adik perempuan umur 12. Dahsyat sungguh. Abang umur 14, adik perempuan umur 12. Dua-dua beradik duk tengok blue film. Tengok berzina. Tengok dua beradik 14 dengan 12. Tengok blue film berzina. Tengok blue film berzina. Sampai lagu tu punya jadi. Mak tak ada dalam rumah masa tu. Mak pergi manakah? Abang ni pergi cari tang manakah? Tengok dengan adik dia. Tengok berzina dua beradik. Minggu Malaysia baru lepas. Berita minggu. Berita minggu baru lepas. Dalam metro ni sudah kata lah. Di Kulim lah, di mana Allah, keliling kelalang kita ni macam-macam jadi. Kalau tengok ke benda jadi ni, kalau umat dulu bala mai dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pegang kepada janji dia, pegang pada firman dia. Umat Nabi Muhammad dia bagi time. Selagi tak mati, hampa boleh sedang boleh bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi time. Kalau sampai mati tak bertaubat juga, akhirat itu baru Tuhan balas. Balasan di neraka itu bukan bandingan dengan azab yang dikena atas dunia. Lagi dahsyat Allah nanti balas di sana. Firman Allah, fima fihi yakhtalifun. Pada barang yang ada padanya bersalah-salahan mereka itu pada agama. Kalau tengok pada duk bercanggah salah tentang agama ni, Allah dah turun azab lama dah melingkup semua. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayah. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan kata mereka itu, yakni kafir Mekah, kerana tiada diturun atasnya, yakni atas Muhammad ini mukjizat daripada Tuhannya, seperti mana Nabi yang lain-lain, daripada unta Nabi Saleh dan daripada tungkat Nabi Musa. Ada di kalangan orang yang tak mau percaya Nabi Muhammad dulu, cabar Nabi macam tu. Pasal apa dekat hang Tuhan tak bagi mukjizat macam yang Tuhan bagi dekat Nabi Musa? Nabi Musa ada tungkat dia.
Bila semua ahli sihir Fir'aun berimpun di depan dia, mereka pakai lepas tali mereka dan sebagainya, jadi ulang banyak-banyak. Nabi Musa lempar tungkat dia, jadi ulang, telan Nabi ulang, ada semua. Pasal apa? Dekat kamu, dekat Nabi Muhammad, dekat Muhammad, kamu Allah tak bagi kamu mukjizat yang macam tu. Cabar Nabi macam tu. Mukjizat ni bukan Nabi boleh buat bila dia suka. Mukjizat ni Allah bagi dekat Nabi dan benda tu berlaku sebagai nak buktikan bahawa ni betul-betul Nabi. Dia bukan bila-bila masa minta boleh bagi dah. Dia bila Allah nak bagi jadi. Dia macam tu. Faqul innamal ghaibu lillah. Maka kata olehmu wahai Muhammad, hanya yang ghaib, yakni mukjizat itu kerja Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Muhammad bagi tahu kat depa, mukjizat ni bukan daripada aku, tapi daripada Allah. Apa nak minta pukul berapa, nak minta hari apa, aku tak boleh ikut. Aku tak boleh ikut permintaan hangpa. Aku kena ikut bila Tuhan bagi, masa tu jadi mukjizat ni. Demikianlah mukjizat yang kamu tuntut itu, tiada mendatang dengan dia melainkan Allah. Bukan aku yang buat benda ni, Allah yang bagi jadi. Dan aku ini menyampaikan sahaja kepada kamu hukum Allah Subhanahu wa taala. Aku cuma abang apa yang Tuhan suruh aja. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka nantilah olehmu akan azab itu. Last kali Nabi kata dekat orang-orang yang bantah ni, la ni macam ni lah, fantaziru, tunggulah. Aku habis daya lah doa abang. Nabi kata, la ni fantaziru, tunggulah. Jika tiada beriman, Allah akan datangkan azab. Bahawa aku serta kamu daripada jumlah segala orang yang menanti-nanti apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua. Nabi kata, la macam ni lah. Bukan hampa aja tunggu tengok, aku pun nak tunggu tengok juga apa Tuhan akan buat dekat hampa. Aku dah bagi tahu dah, hampa bantah, Tuhan akan turun azab dekat hampa. Tak turun di sini, di atas dunia, akhirat hampa mesti kena. Hampa nak percaya, tak mau percaya, itu hampa punya hal. Tapi tunggu tengok apa azab yang Tuhan nak bagi dekat hampa di akhirat itu. Bukan hampa yang tunggu. Nabi kata, aku pun duk tunggu nak tengok apa Tuhan akan buat dekat hampa. Nabi kata lagu tu, full stop, habis. Nabi kata, buang masa aja cakap dengan hampa. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatkum iza lahum makrun fi ayatina. Ni dia nak mai pula cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi rahmat kepada manusia. Wallahu a'lam. Dia nak jawab tak tahu. Dia kata setiap hari TV menyiarkan peraduan dan pertandingan serta cabutan bertuah melalui SMS. Adakah cara ni dibenarkan dalam Islam? Kita nak kena tahulah dana mana yang digunakan untuk nak bagi hadiah tu. Kalau dana tu diambil daripada SMS yang kita hantar, sekali hantar dia cah 5 kupang. 5 kupang tu kira pertaruhan kita. Pertaruhan kita. Untung sabut timbul. Dia kata 5 kupang kalau nak jadi untung dapat 5,000. Kan? Kalau tak untung 5 kupang tumbal. Dia ambil 5 kupang daripada semua orang. Yang tu dia buat hadiah bagi ke orang yang menang. Maka orang yang kalah hilang. Maka dia dah jadi macam judi. Sebab judi ni ialah pertaruhan yang memungkinkan satu pihak untung besar dan satu pihak rugi. Pertaruhan yang dia buat tu rugi. Kalau dia jadi dalam form yang macam tu, dia jadi judi. Tapi kalau pertandingan ni dia ada sponsor bagi hadiah, buat hari keluarga, jabatan kita ke apa-apa semua, hadiah yang disediakan dia buat cabutan. Tapi hadiah yang disediakan tu sponsor daripada pihak tertentu. Syarikat apa akan bagi sponsor, bagi hamper 10 biji misalnya. So dia buat cabutan. Semua orang yang main tu dia bagi nombor. Lepas tu dia cabut naik nombor abang nombor 17. Kata nombor 17, siapa nombor 17 dia dapat hadiah. Hadiah tu dapat daripada sponsor, bukan daripada pertaruhan dia. Maka itu tidak jadi salah. Jadi kita nak abang macam mana? Dia tengok kaedah dia macam tu. Kaedah dia kalau sekiranya wujud unsur pertaruhan dan memungkinkan satu pihak untung besar dan satu pihak lagi kehilangan duit pertaruhan, maka dia jadi judi.
Kan? Jadi begitu lah. Ini cerita ni semua saya pun tak tahu macam mana. SMS. Tapi biasanya dia akan kutip duit daripada SMS tu lah. Dia akan kutip duit daripada SMS lah. SMS tu dia anggap sebagai pertaruhan kita lah. Jadi kalau begitu form dia, begitu keadaan bentuk dia begitu, maka dia sudah terjumlah di dalam judi. Sama lah macam orang lah pergi main golf. Ingat, dia ada pertaruhan. Betting ni. Dia ada pertaruhan, letak orang RM100. Siapa menang, dia ambil duit tu balik. Kawan kalah, hilang duit RM100. Jadi judi. Ya, itu sudah jadi judi. Kalau tak ada pertaruhan, tak ada apa-apa. Hari ni, siapa menang, dia belanja. Orang yang kalah itu tak ada pertaruhan apa. Apa saya menang, belanja kami. Dia kata, patut aku menang, apa belanja aku? Aku menang, aku belanja apa pula? Baik, saya menang dia lah. Itu hang punya pasal lah. Nak menang kata orang menang, tapi hang menang, belanja kami lah. Yang tu tak jadi pertaruhan. Sebab itu tak jadi judi. Sebab dia tak melibatkan pertaruhan. Kan? Judi ni tuan bukan gaduh pergi Genting Highland. Judi ni pulang kampung boleh jadi. Pulang kampung boleh jadi. Kalau Cina, dia duduk di meja makan, dia boleh judi. Sambil duduk makan di kedai tu, sambil duduk makan tu dengan dua orang kawan dia, dia kata, kita tengok kereta hak lalu kot ni. Dia kata, aku ambil Proton Wira. Kau ni kata, aku ambil Volvo. Dia ni kata, aku ambil motor. Dalam masa sejam, tengok siapa dapat banyak. Jadi kerja ni duduk makan tapi duduk tanda kertas. Wira tanda satu. Wira dua. Wira tiga. Duduk main begitu. Motor satu. Boleh. Cukup sejam jumlah berapa? Tengok motor lebih. Motor lebih aku menang. Main ambil orang 50 buta ya lebih. Cina sambil duduk makan dia boleh judi. Dia boleh judi tak gaduh pergi Genting Highland. Duduk kedai kopi jadi judi. Kan, duduk kedai kopi jadi judi. Dia duduk dia tengok satu orang duduk berjalan. Ada yang tengok tu. Tak lagi dia berhenti di kedai ni. Kalau dia berhenti, kita tak orang 50. Jadi kerja yang tu pun. Tambah lawan bola ni lebih lagi lah. Kan, sampai ada sedikit menguruskan benda ni. Jadi kadang-kadang benda ni tuan-tuan, kita nampak macam bukan judi, macam seronok-seronok. Tapi Islam dia bagi prinsip. Kalau jadi macam yang disebutkan tu, maka jadi judi. Bentuk macam mana, nama apa, itu terpulang masing-masing. Masing-masing. Ahli kelab joran nak pergi buat lawan mengaikan di Pantai Berosih ke dah. Ahli kelab joran ni buat turun orang RM50. Siapa dapat ikan paling besar kat lagi, duit RM50 hak kutip daripada 30 orang peserta ni dapat kat dia. Judi. Jadi judi. Letak orang 50. Dia ni kata pasal apa pula? Judi ustaz, saya reba bagi duit tu. Dah, dia tak nak kira reba. Dalam Islam, hukum-hukum. Kalau benda tu salah, kita reba pun salah. Kan? Dia kata, hang berzina. Dia kata, saya bukan berzina. Perempuan tu mau. Dia tak kira mau tak mau. Dia kira hang buat satu benda yang ditakrifkan sebagai zina oleh agama. Salah. Walaupun hang mau, dia mau, salah. Dia kira lagu tu. Jadi tak boleh lah. Kita macam orang ambil loan bank. Dia ambil loan yang melibatkan interest. Dan habis dia kata dia riba. Tak boleh. Konsep riba dalam tempat haram tak boleh diterima. Kalau benda tu haram, riba pun haram. Ada macam tu. Jadi benda-benda macam ni kena jaga tuan. Sebab benda-benda ni dia ada keliling kelalang kita hari-hari. Jangan sampai kita terpedaya. Kan? Macam minuman keras pun sama. Hadis Nabi dah kata awal-awal. Dia kata khamar di akhir zaman ni dia akan main dengan berbagai-bagai nama. Nabi kata. Arak ni, yang kata arak, khamar ni akhir zaman dia akan main dengan berbagai-bagai nama. Walau apa nama yang digunakan, kalau sekiranya dia khamar, dia arak, dia tetap haram. Mainlah nama apa nama pun bubuhlah, nama apple kan, nama apa kan, kalau dia sebenarnya minuman yang memabukkan, dia adalah khamar. Tak boleh. Tak nanti bubuh nama bir, tak nanti bubuh nama benda-benda macam tu aja baru nak jadi haram dah. Nama apa pun bubuh, kalau dia sejenis khamar,
sejenis cecair, sejenis minuman yang membawa mabuk, maka dia haram. Jangan duduk tegak kata, ni bukan bir, yang ni apa. Tapi bila minum tengok ayah liang keluar melenjar, duduk tidur buah meja dia, tak boleh. Tak boleh. Jangan tuan-tuan, lah ni teruk. Kau belah Tanjung tu teruk lah ni. Tapi tu mengajar di sebelah sana, pengurusi masjid semua tu cerita teruk budak-budak lah ni. Tu hidu gam. Allahu Akbar, cukup teruk. Gam ni dia berbubuh dalam plastik. Dia duk pegang begitu. Sekolah rendah pun dah buat dah. Keluar daripada sekolah, tangan dia pegang plastik begitu. Orang tengok, ingat kot dia beli ayam. Apa, kelapa muda ke dia beli ayam. Apa, teo ke apa ke, plastik. Dalam nampak macam ada benda. Dia ingat kot dia beli ayam ais duduk dalam plastik. Tak, gam dia buat dalam tu. Dia akan, apa tu, dia perah, dia pulih plastik tu. Dia keluar wang, dia hidup. Tak lagi baik mai pun tak balik lagi. Dia duduk pening, duduk tunggu dekat tembak. Dia pening. Dia kena hidup gam. Dia tarik. Itu orang ajak balik pun tak kata apa. Pening. Teruk lah ni. Bukan sahaja ada. Teruk lah ni. Yang tu tuan-tuan, dia bawa kepada khayal, hilang akal, haram. Haram. Takat haram tu satu bab. Hukum. Masa depan pula. Ni sistem